Assalamualaikum. Jumpa kita lagi dalam kelas sains bersama Cikgu Haniza. Okay, hari ni kita nak sambung tajuk cahaya iaitu faktor yang mempengaruhi saiz bayang. Minggu lepas kita dah tengok kan ada dua faktor. Okay, faktor yang pertama jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okay, hari ni kita nak tengok jarak di antara objek dengan skrin ataupun kita gunakan dinding. Okey. Sebelum tu kita nak tengok. Kita nak ingat balik bagaimana bayang-bayang terbentuk. Okey, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Dan objek tu adalah objek legap. Okey. Disebabkan cahaya tu bergerak lurus, berlakunya pembentukan bayang-bayang. Okey. Ni dia, kita nak tengok faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, yang pertama, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Yang ni kita dah buat minggu lepas. Kita just tengok balik. Okey, dan awak tengok yang pertama tu, jarak dia jauh. Okey. Yang ni jarak dia dekat. Yang ni jarak dia jauh dan saiz bayang-bayang terbentuk juga berbeza. Kita tengok yang kedua, jarak di antara objek dengan skrin ataupun dinding. Kita guna dinding je. Okey, kita tengok macam mana dia punya perubahan saiz bayang-bayang. Okey, kalau dekat, ni dekat kan. Saiz dia kecil. Kalau jauh, saiz dia besar. Okey, nampak beza tak? Okey, ini kita nak buat uji kaji. Okey, nanti awak tengok dekat laporan amali yang cikgu akan bagi lepas ni. Awak ikut langkah-langkah kat situ untuk buat uji kaji hari ni. Okey, sebelum tu cikgu tunjukkan dulu awak macam mana cikgu buat. Okey. Okey, penyataan masalah. Apa masalah kita? Kenapa kita buat uji kaji ni? Kita nak tentukan apa? Okey, adakah jarak di antara objek dengan dinding mempengaruhi saiz bayang-bayang? Maksudnya, adakah kalau kita ubah jarak objek dengan dinding tu, kalau kita ubah dia, adakah saiz bayang-bayang berubah juga? Kita nak tengok. Dia berubah ke tak? So, kita buat uji kaji ni pada hari ni. Tu dia. Kita ubah jarak dia. Adakah saiz bayang-bayang berubah? Okey. Sekarang kita buat hipotesis dulu. Semakin bertambah jarak di antara objek dengan dinding, semakin bertambah saiz bayang-bayang yang terhasil. Maksudnya lagi jauh jarak objek tu daripada dinding, maksudnya lagi besar saiz bayang-bayang tu. Kita tengok. Ni. Okay, yang pertama jarak dia 10 cm. Yang kedua jarak dia 30 cm. So, bertambahkan jarak dia. So, dia punya saiz bayang-bayang. Okey, daripada kecil jadi besar. So, dia punya saiz bayang-bayang pun bertambah. Okey, so kita nak buktikan hipotesis ni betul atau tidak. So, kita kena buat uji kaji ni. Okey. Awak tengok dulu macam mana cikgu buat. Okey, cikgu sediakan 3 bahan ni. Yang pertama sumber cahaya. Sumber cahaya cikgu gunakan lampu sulur. Yang kedua ada objek. Objek cikgu adalah cawan. Okey, awak guna bola pun boleh. Okey, tak kisah apa-apa. Jadi dia objek legap yang boleh membentuk bayang-bayang. Okey, yang ketiga kita perlukan dinding. Okey. Okey, okey. Untuk langkah yang pertama ni cikgu letakkan cawan tu 10 cm daripada dinding. Okey, 10 cm daripada dinding. Jarak di antara objek dengan dinding 10 cm. Kemudian cikgu nyalakan lampu. Okey, cikgu nyalakan lampu. Ini bentuk bayang-bayang dia. Ini saiz bayang-bayang yang terbentuk. Tengok dia punya saiz lebih kurang dengan saiz cawan yang asal kan. Okey, kemudian cikgu ukur. Cikgu dapat 13 cm. Okey, cikgu dapat 13 cm. Okey, kita tengok yang seterusnya. Cikgu ubah pula kedudukan cawan 20 cm daripada dinding. Tapi
Lampu tu cikgu tak ubah. Cikgu biar je kat situ. Awak jangan ubah tau. Awak biar je kat situ. Yang awak ubah adalah objek tu. Okey, yang kedua ni kita ubah dia jadi 20 cm. Okey, awak tengok situ 20 cm. Kemudian cikgu nyalakan lampu. Okey, bayang-bayang yang terbentuk ni. Okey, ini bayang-bayang dia dan cikgu ukur saiz bayang-bayang tu. Okey, cikgu ukur dan cikgu dapat 17 cm. 17 cm. Okey. Yang ketiga, kita masih kekalkan kedudukan lampu sulur. Yang kita tukar adalah cawan tu. Kita alihkan cawan tu 30 cm. Okey, lagi jauh daripada dinding kan. Okey, so kita tengok. Cikgu nyalakan lampu. Bayang-bayang terasa. Cikgu ukur dia lagi besar kan. Cikgu ukur, cikgu dapat 19 cm. 19 cm. So awak nampak kan perbezaan dia daripada yang awal tadi sampai yang akhir. Okey, daripada 13 jadi 17. Ni yang terakhir ni jadi 19. So makin bertambah kan. So kita tengok perubahan saiz bayang-bayang dia. Ni makin besar. Okey, kemudian cikgu catatkan cikgu punya hasil keputusan dalam bentuk jadual. Lepas ni awak kena buat Okey, cikgu masukkan dia punya ukuran saiz bayang-bayang. Okey, awak tengok so, 13, 17, 19. Semakin bertambah kan. Semakin besar saiz bayang-bayang tu. Okay, so daripada uji kaji ni cikgu dapat simpulkan. Okey, awak tengok. Daripada 10 jarak dengan dinding tu, daripada 10 cm jadi 30 cm, bertambah kan. Semakin bertambah jarak di antara objek dengan dinding, saiz dia bertambah ke berkurang? 13, 17, 19 tu bertambah kan. So semakin bertambah saiz bayang-bayang yang terhasil. So berdasarkan yang ni, sama tak dengan hipotesis kita tadi? Sama kan. So hipotesis kita diterima. Okey, semakin bertambah jarak di antara objek dengan dinding, semakin bertambah saiz bayang-bayang yang terhasil. Okey, daripada jadual ni kita dapat kena pasti. Okey, yang kotak yang pertama ni, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun kita panggil PM. Ni dengar elok nanti awak nak buat soalan tu. Inilah jawapan dia. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan dia ni adalah jarak objek dengan dinding dalam cm. Okey, yang bawah ni adalah dia punya pemboleh ubah bergerak balas ataupun kita dalam singkatan dia kita panggil PB. Okey, pemboleh ubah bergerak balas dia adalah saiz bayang-bayang yang terhasil. Ini dua yang penting. Okey, sekarang tugasan dia. Okey, yang pertama, laksanakan uji kaji berdasarkan laporan amali yang diberi. Okey, cikgu akan bagi awak laporan amali. Awak salin tu, dalam tu ada langkah-langkah. Awak buat uji kaji ni ikut langkah-langkah tu. Okey, kemudian salin dan lengkapkan laporan amali mengenai uji kaji kita pada hari ini. Awak kena, dalam uji laporan tu ada soalan. Awak kena lengkapkan soalan tu. Jawab. Okey, awak boleh rujuk video ni. Semua jawapan ada dalam video ni. Okey, dan cikgu nak awak salin dalam buku sains 2. Okey, cikgu harap awak faham. Nanti dah siap, ambil gambar hantar ke cikgu. Okey, awak boleh juga ambil gambar awak tengah buat uji kaji tu. Okey, minta tolong mak ayah atau abang kakak awak ambil gambar sikit bagi dekat cikgu. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya cikgu dekat Telegram. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Cikgu harap awak buat. Bye. Assalamualaikum.